Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul-Naim bin Baharudin daripada IS 16, iaitu Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat. Hari ini saya akan membentangkan sumbangan Imam Bukhari dalam bidang hadis. Okey, yang pertama kita lihat dulu pengenalan. Pengenalannya adalah yang kita lihat di sini. Hadis merupakan sumber kedua selepas Al-Quran dalam syariat Islam. Kepentingannya terletak pada fungsinya untuk menjelaskan dan menafsirkan makna ayat-ayat dalam Al-Quran. Salah satu koleksi hadis yang utama adalah Sahih Al-Bukhari, disusun sendiri oleh Imam Bukhari. Selain itu, merujuk daripada sumber dari kitab Irsyad Al-Hadis, kepentingannya dan keperluannya tidak dapat dinafikan lagi, kerana tanpa hadis manusia tidak dapat memahami, mengenali dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini kerana antara fungsi hadis adalah menafsirkan makna atau ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Selain itu juga tidak semua hukum hakam diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Disebabkan itulah tidak dapat umat Islam tidak boleh mendiakan atau memisahkan hadis Nabi Muhammad SAW dengan kehidupan mereka. Okey, itulah dia pendahuluan Imam Bukhari. Okey, selepas ini pula kita masuk ke biodata Imam Bukhari. Dilihat di sini, beliau dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan pada tahun 194 Hijrah. Beliau terkenal dengan ketajaman hafalan dan kecintaan pada ilmu hadis sejak usia muda. Imam Al-Bukhari dianggap sebagai pakar hadis yang dihormati, iaitu digelar dengan Amirul Mukminin Al-Fil Hadis. Kemudian nama panjang beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrizah Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumaat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 Hijrah, seperti yang ada di pembatangan tadi. Datuknya bernama Barzibeh, berketurunan Parsi yang masih beragama Zoroaster. Ibu bapanya pula Mughirah telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman Al-Jafi. Saya akan ringkas lagi, tambahkan sikit kisah hidupnya waktu kecil. Waktu kecil beliau tidak dapat melihat kerana buta. Ibunya sentiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan kurniaan Allah, menjelang 10 tahun matanya sembuh sepenuhnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail Hafizi bin Ismail dan nombor kad matrik saya 2416025, dan saya daripada kos Tahfiz Quran dan Qiraat. Jadinya hari ini saya akan menceritakan kitab-kitab yang dikarang oleh Imamul Bukhari. Kau nak tahu tak apa? Okey, jom. Yang pertama, kitab yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari ialah kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kitab ini isinya menceritakan hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Contohnya dalam bab 1 yang menceritakan tentang hadis beradab kepada manusia, seperti ibu bapa, jiran dan seluruh masyarakat yang ada dengan kita. Kitab ini ditulis oleh Imamul Bukhari dan ditahqiq oleh Muhammad Fuad Al-Baqi. Sabar, kau mesti tertanya kat saya, apa maksud tahqiq tu? Tahqiq tu ialah orang yang kaji kitab. Orang yang kaji kitab, tahqiq ni, tahqiq. Dan tahqiq ni kalau yang jadi dia bukan calang-calang orang boleh jadi. Yang jadi tahqiq ni dia mesti mahir dalam ilmu usul fiqh dia, dalam ilmu bahasa dia, dalam ilmu hadis dan takhrij dia. Baru boleh dia jadi tahqiq kitab ni. Yang kedua,
kitab yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan kitab ini ditahqiq oleh Muhammad Ibrahim Zaid. Kitab apa? Iaitu kitab Tarikh Awsat. Kitab ini sama konsepnya dengan kitab Sir A'lam Nubala, iaitu kitab Sir A'lam Nubala menghimpunkan biografi perawi hadis. Namun Tarikh Awsat ni tidak sekompleks dengan Sir A'lam Nubala. Yang ketiga, kitab Du'afa. Kitab Du'afa ni dia berkonteks dengan kitab Jarh wa Ta'dil. Kalau kau nak tahu kitab Jarh wa Ta'dil tu apa, insya-Allah nanti kita akan belajar dalam nanti kita akan belajar dekat time kita belajar takhrij hadis nanti. Okey, kitab Jarh wa Ta'dil ni dia kaedah mempelajari dan mengkritik perawi. Tapi saya bukan nak cerita pasal kitab Jarh wa Ta'dil ni, saya nak ceritakan kitab Du'afa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan ditahqiq oleh Abu Abdullah Ahmad bin Ibrahim bin Abi Ainan. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan ditahqiq oleh Abu Abdullah Ahmad bin Ibrahim bin Abi Ainan. Okey, kitab ini dia membincangkan perawi-perawi hadis yang lemah atau tidak boleh diterimanya. Periwayatannya kitab ini termasuk dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Masa saya cakap tadilah, kitab Jarh wa Ta'dil ni dia kitab yang mengkaji ataupun mengkritik perawi. Kalau kita nak belajar kitab Jarh wa Ta'dil ni, kita akan belajar dekat bila kita belajar takhrij hadis nanti. Okey. Yang keempat, kitab yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan ditahqiq oleh Abu Ya'qub Al-Azhari. Kitab apa? Kitab Birrul Walidain. Kau mesti tahu kan Birrul Walidain ni apa? Berbakti kepada ibu bapa. Kitab ini Imam Bukhari menceritakan hadis-hadis yang berkaitan dengan kewajipan dan kepentingan menghormati ibu bapa serta berbakti kepada ibu bapa, iaitu merupakan satu tuntutan yang sangat ditekan dalam Islam. Maksudnya kau kena jagalah adab korang dengan ibu bapa korang tu, sebab dia yang melahirkan korang. Benda ni pun ditekan dalam Islam, so kita kena buat dia. Yang kelima, last, iaitu kitab Qurratul Ainain dengan mengangkat tangan dalam solat. Okey, kitab ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan ditahqiq oleh Ahmad Asy-Syarif. Kitab ini menghimpunkan hadis yang menjadi dalil kepada perbuatan mengangkat tangan dalam solat. So itu saja daripada saya. Minta maaf kalau ada salah silap daripada saya, kekurangan daripada saya akan perbaiki dari hari ke hari. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Talha Ubadullah bin Nur Azwad. Nombor matrik 241626. Daripada IS 16, program Quran, Diploma Al-Quran dan Qiraat. Baiklah, hari ini saya ingin membentangkan tentang guru-guru dan murid-murid Imam Al-Bukhari. Pertama sekali, Imam Bukhari terdapat ramai guru beliau. Antara guru ni ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara itu, murid-murid juga termasuklah Imam Muslim, Imam Tirmizi. Mereka menunjukkan pengaruh luas dalam bidang hadis. Bukan itu sahaja. Guru-guru Imam Al-Bukhari yang antara yang kami ketahui ialah Ali bin Al-Madini. Ilmu yang dipelajari oleh beliau ialah ilmu disiplin hadis, penilaian biografi dan al-ilal. Kecacatan tersembunyi dalam sanad riwayat. Selain itu, Yahya bin Ma'in, ilmu hadis dan ilmu rijal. Ishaq bin Rahawai, ilmu fiqh, hadis, tafsir dan akidah Islam.
Dan akhir sekali lah Qutaibah bin Sa'id, ilmu sejarah, tafsir Al-Quran, ulum hadis, fiqh dan adab, dan yang lain-lain. Selepas itu, murid-murid Imam Al-Bukhari juga terdapat beberapa. Di antaranya ialah Imam Al-Tirmizi. Tarikh wafat beliau pada tahun 892 Masihi, semalam 13 Rejab 279 Hijrah. Selain itu Imam An-Nasa'i, Imam Muslim, Imam Ibn Khuzaimah, Abu Zur'a Al-Razi, Abu Hatim Al-Razi, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, Imam Muhammad bin Nas Al-Marwazi, Imam Abu Bakar Al-Ismaili, Imam Abu Isa Al-Bukhari. Itu antara murid kepada Imam Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Adam bin Muhammad Helmi. Nombor matrik 2416002. Untuk bahagian saya akan menceritakan tentang pengalaman pengembaraan Imam Bukhari. Imam Bukhari ni dia mula mengembara ketika dia berusia 16 tahun. Dia pergi mengembara bersama ibu dan saudara lelaki dia. Dia pergi ke Madinah untuk tunaikan haji, dan di sanalah pengembaraannya baru bermula. Kemudian dia memutuskan untuk tinggal lebih lama di Mekah untuk mendalami ilmu hadis. Dia mengembara bukan hanya di satu kota saja, tetapi ada banyak kota selain Mekah dan Madinah. Antaranya Basrah, Kufah, Baghdad, Mesir dan Syam. Untuk di Mekah dan Madinah, dia belajar daripada ulama-ulama yang terkenal untuk mendalami ajaran Nabi. Untuk di Basrah, Kufah dan Baghdad pula, dia belajar melalui pusat ilmu dan hadis yang dihadiri oleh ulama-ulama yang besar. Dan yang tempat yang seterusnya di Mesir dan Syam pula, beliau belajar tentang hadis daripada ulama setempat. Beliau juga sepanjang perjalanan, beliau berjumpa dengan lebih daripada 1000 ulama dan menghafal ribuan hadis mereka. Dia dapat mengumpulkan hasil daripada perjumpaan dengan ulama itu hampir 600,000 hadis dan dapat mencatat dengan teliti. Namun tak lari juga beliau daripada ujian dan cabaran yang beliau hadapi. Antaranya, beliau sering menghadapi kesulitan ekonomi dan fizikal seperti kesihatan. Namun beliau dapat menjaga ilmu beliau dengan keteguhannya dalam memastikan hadis itu sahih dan membuatnya tetap semangat belajar mendalami ilmu yang sama. Seperti sebagai contoh, Mekah dan Madinah, dia belajar ilmu hadis daripada ulama yang terkenal. Daripada Basrah, Kufah dan Baghdad pula, dia belajar daripada pusat ilmu. Hasil daripada pengembaraan beliau, antara hasilnya ialah kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari dia menjadi kitab hadis yang antara yang paling sahih dalam Islam, yang merupakan hasil daripada pengembaraan bertahun-tahun Imam Bukhari yang penuh kesungguhan dan ketelitian dalam meneliti sanad dan matan hadis tersebut. Dari ratusan ribu hadis yang ia kumpulkan, hanya sekitar 7,275 hadis yang dipilih dan disusun dalam kitab ini. Antara motivasi dan kesimpulan yang kita boleh ambil daripada kisah pengalaman pengembaraan Imam Bukhari ini, Imam Bukhari juga dia ada pesan untuk kita para penuntut ilmu supaya perbetulkan niat